kita lanjutkan terus pada ayat 267. Dan ayat 267 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mahu mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha Kaya lagi Maha Mengetahui. Kalau kita lihat secara ringkas ayat ini, ia bolehlah difahami. Kalau kita baca terjemahan itu ada ayat yang kita sebelum kita baca banyak kali kan, ada yang terjemahan tu kita baca kita tak boleh nak faham pun, kita kena tengok dengan detail sebagainya. Tapi kalau kita lihat ayat di sini, insya-Allah ia tidaklah sukar untuk difahami, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa sekiranya bercakap tentang orang beriman, orang yang beriman Allah suruh nafkahkan hartanya, berikan hartanya. Dan apa yang Allah suruh? Allah suruh beri daripada hasil usaha yang baik. Dan di situ juga adanya larangan, janganlah kamu memberi hasil usaha yang buruk. Hasil yang buruk, hasil usaha yang buruk itu barang-barang yang dah buruk dan sebagainya, yang kamu sendiri kalau tengok, kamu sendiri pun tak nak ambil. Dan kemudian Allah mengkhabarkan kepada kita tentang Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji, innallaha ghaniyyun hamid. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali kepada Al-Aisar, perbincangan yang lebih lanjut ini, apa yang dibincangkan setelah Allah mendorong kaum mukmin untuk berinfak atau menafkahkan hartanya di jalan Allah dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Kita sudah baca dan beberapa ayat yang terkait dengan infak pada ayat yang sebelum ini, yang terkait dengan beri, dan ada pemberian yang dibatalkan, ada pemberian yang walaupun dah beri tapi sia-sia, dan ada motivasinya dan juga ada peringatannya. Pada ayat yang lepas kita dah bincangkan. Dan pada kali ini Allah memerintahkan agar mengeluarkan zakat dari harta kekayaan mereka yang baik. Seraya berfirman, di sini sebut zakat kerana ayat ini bercakap tentang satu zakat, dan juga ia juga terkait dengan sedekah sunnah dan infak sunnah, iaitu yang terkait dengan pemberian selain daripada zakat itu juga. Maka kalau kita cakap tentang harta kekayaan yang diberikan itu, hendaklah memberikan dalam bentuk yang macam mana? Anfiqu min tayyibat, berikanlah daripada yang baik. Jadi bila kita nak memberikan sesuatu, dan orang yang terbiasa memberi yang baik, dia akan mudah untuk memberi yang baik. Nak tahu kita ni terbiasa memberi yang baik ataupun bagaimana, tengok sahajalah kalau kita memberi pada orang lain. Contohnya, kalau lelaki ke sesiapa, kalau dekat masjid dan kita pergi, orang minta sedekah misalnya, ataupun kita nak berikan sedekah, kita pilih yang mana? Kalau dalam dompet kita tu, pilih yang paling kecil ke pilih yang paling besar? Tidaklah kecil dan besar itu sebagai ukuran yang terbaik, tetapi kita nak memberi gambaran kepada diri kita. Kalau orang yang dah biasa memberi, orang yang dah biasa mencari yang baik dan memberi yang baik, sudah pasti dia akan tengok, kalau aku nak bagi yang ini, adakah ini baik? Ada pula bagi yang ini, adakah ini baik? Baik itu dia kena lihat secara holistik lah. Tetapi secara mudahnya, kalau kita cakap tentang orang yang suka memberi benda yang baik, dia akan cuba mencari yang terbaik dan memberi yang terbaik kepada orang yang nak diberikannya itu. So ayat ini cakap tentang anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Maka berikanlah yang terbaik. Kalau terkait dengan zakat, zakat itu yang diberikan, beri yang terbaik. Kerana ayat ini dia ada kaitan dengan satu kisah, kan. Tapi sebelum kita masuk kepada kisah tersebut, kita nak lihat dahulu apa ayat yang sambungan daripada ayat ini. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebahagian dari hasil usahamu yang baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, yakni biji-bijian dan buah-buahan, dan termasuk hasil usaha mereka adalah wang dan binatang ternak seperti unta, sapi, dan juga kambing. Dan Allah melarang mereka bersedekah dengan harta atau barang mereka yang buruk. Allah berfirman, wala tayammamul khabisa minhu tunfiqu
walastum biakhizi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bagi yang buruk dan dalam keadaan kamu pun kalau diberikan barang itu kamu tidak mahu ambilnya atau kamu meminjamkan mata saja. Dalam konteks kamu kalau bagi, aku pun tak nak barang ni, ambil je lah. Jangan sampai kita berikan itu kepada orang lain kalau kita sendiri pun tidak mahu. Maksudnya tidak wajar bagi kita menafkahkan yang jelek daripada harta kita, sedangkan kamu seandainya diberi yang seperti itu kamu tidak mahu menerimanya kecuali dengan memejamkan mata dan meremehkannya dalam menerima perbuatan pemberian itu. Ini merupakan satu pendidikan dan pelajaran dari Allah untuk kaum mukmin. So hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ia terkait dengan bila kita memberi, kita usahakan beri yang terbaik, berikan yang baik. Sebab itu ayat ini juga ia terkait dengan satu kisah di mana diriwayatkan oleh Al-Hakim memenuhi syarat Al-Bukhari dan juga Muslim tentang sebab turunnya ayat ini daripada Al-Barra. Ia berkata, ayat ini turun disebabkan oleh kami adalah pemilik kurma, salah seorang dari kami membawa kurmanya sesuai dengan jumlah yang dimiliki sedikit atau banyaknya. Ada yang datang membawa setandan kurma dan digantungkan di masjid. Sedangkan ahlu suffah tidak mempunyai makanan. Jadi kalau ada yang lapar di antara mereka, dia memukul tandan kurma tersebut agar jatuh kurma yang masih mentah dan yang sudah masak lalu memakannya. Dan ini bercerita tentang pemilik kebun kurma, mereka memberikan kepada masjid lalu digantungkan di masjid, dan di masjid itu ada orang yang tidak mempunyai makanan, dan ketika mereka nak makan kurma itu mereka akan pukul dan juga kurma itu jatuh dan mereka makanlah daripada kurma-kurma yang baik itu. Tetapi di sambungan dia, orang-orang yang tidak senang berbuat kebaikan, ada juga orang yang dia bukan jenis orang yang suka memberi, dan juga ada memang orang yang tak senang melakukan kebaikan, maka mereka datang membawa setandan kurma yang buruk kualitasnya dan digantungkan di sana. Maka turunlah ayat wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum biakhizi illa an tughmidu fi. Ini cakap tentang kalau nak memberi, berilah yang terbaik. Sebab kalau jiwa kita tidak biasa dengan memberi, memang ada potensi untuk kita memberikan benda yang buruk-buruk. Nak sedekah dekat orang baju yang dah tak guna, yang dah tak pakai, yang dah koyak rabak, yang dah memang boleh buat kain buruk, yang itu yang kita bagi. Sedangkan yang baik-baik, yang elok-elok, semuanya kita simpan bertimbun-timbun. So ini adalah satu perkara yang perlu diberikan peringatan. Baru-baru ni ada hamba Allah yang memberikan banyak pakaian-pakaian. Dan Masya Allah, Tabarakallah, yang baik-baik yang diberikannya. Ini adalah yang kita nak, kan? Sebab kita mengambil daripada panduan daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini. Di hujung ayat ini Allah memberitahu bahawa Dia Maha Kaya, tidak memerlukan makhluk dan infak mereka. Dan Allah memerintahkan zakat dan sedekah bukan kerana dia memerlukan kepada infak ataupun sedekah kita ini, bukan. Tetapi hal itu adalah untuk membuat mereka menjadi sempurna dan bahagia. Orang yang biasa memberi, orang yang biasa beri yang baik, dan mereka ini hati mereka akan selalu tenang, mereka akan rasa bahagia. Kalau tak percaya, kita buat biasakan membuat perkara tersebut. Kita akan rasa perkara tersebut sebenarnya. Kerana Allah itu maha terpuji apabila kita bagi dengan keadaan kita memahami tentang ayat ini. Dengan pemberian nikmat kepada semua makhluknya, itulah makna daripada ayat 267 ini.